Hai Matok. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di video Mak Tok. Kepada mereka yang baru terjumpa video Mak Tok ni, ya, Mak Tok ucapkan sudi-sudilah menonton video Mak Tok. Seperti video Mak Tok yang pertama sekali, ya, tujuan Mak Tok buat video ni sebenarnya ialah untuk memberi peluang atau menggalakkan remaja-remaja kita untuk berjinak-jinak dengan aktiviti menjahit. Jadi, aktiviti menjahit ini boleh dijadikan sebagai aktiviti mengisi masa lapang ataupun dijadikan hobi, ya. Kepada mak-mak di sana tu, berilah semangat kepada anak-anak supaya mereka berminat untuk menjahit. Kepada tok-tok, wan-wan atau nenek-nenek pun bolehlah menggalakkan cucu-cucu untuk menjahit. Kepada mak-mak, ya, mungkin mereka pun boleh, ya, mula menjahit sebab dulu-dulu masa muda-muda sikit dulu tak ada masa, ya, untuk menjahit. Anak-anak pun kecil. Sekarang bila anak dah besar, bolehlah, ya, cuba menjahit. Kepada nenek-nenek, wan-wan, tok-tok, mungkin dulu bekerja, sekarang dah pencen atau bersara, dah ada masa sedikit untuk menjahit. Jadi bolehlah menjahit dengan cucu-cucu, ya. Okey. Untuk kali ini, Mak Tok nak berkongsi ilmu cara menjahit sarung bantal berrafel, ya. Rafelnya 3 lapis, ya. Apa yang Mak Tok maksudkan 3 lapis tu, cuba tengok di sini, ya. Yang ni lapisan yang pertama, yang depan ni, tu tengah-tengah ni, ya, lapisan kedua yang belang-belang ni, yang ketiga yang ni, ya. Jadi kita akan buat sarung bantal sebiji macam ni lah, ya. Yang ni Mak Tok buat siap dah. Jadi kita akan bubuh apa ni, polister fiber, ya, atau busa, ya. Dan kalau terbalikkan, dia akan jadi macam ni lah, ya. Rafelnya berwarna yang ni. Okey. Sekarang ni apa yang kita perlu buat, sama seperti dahulu, ya. Kita sudah buat banyak kali dah, ya, sarung bantal ni. Ni sarung bantal mudah 2. Tu ada tunjuk gambar rajah, ya. Cuba tengok gambar rajah. Jadi ukuran, ya, bahagian depan dia samalah 30 inci kali 20 inci bahagian depan tu, ataupun 51 cm, ya, lebarnya, dan panjangnya 77 cm. Bahagian belakang yang dua keping tu, ya, kepingan yang pertama 20 inci kali 26 inci atau 51 cm kali 66 cm. Dan bahagian satu lagi, ya, untuk belakangnya 20 inci kali 12 inci atau 51 cm kali 31 cm. Kalau anda tonton video Mak Tok yang kedua rasanya, ya, sarung bantal mudah 2 ni, bahagian belakang, ya, yang 20 inci kali 12 inci tu, Mak Tok cuma buat 20 inci kali 10 inci. Sekarang ni Mak Tok tambah lagi 2 inci. Jadi lapiknya tu nanti lebar, ya. Jadi kalau kita masukkan bantal, bantal tak nampak lah daripada luar, ya. Kalau bantal tu gemuk atau tembun pun tak nampak, ya, sebab lapiknya lebar. Mak Tok dah siap-siap, ya, gunting seperti biasalah. Mak Tok siap-siap gunting.
bahagian depan ni, ya, bahagian depan ni 30 inci. 30 inci atau 77 cm. Dan lebarnya 20 inci atau 51 cm. Patut dah gunting siap-siap. Dan bahagian belakang, dua keping ya, bahagian belakang ni. Okey. Yang ini lebar tetap 20 inci atau 51 cm. Dan bahagian panjang dia 26 inci. Ya, 26 inci atau berapa? 66 cm ya. Okey, yang ni satu keping lagi. Ya. Lebarnya tetap 20 inci atau 51 cm dan dia punya panjang ni 12 inci. 12 inci atau 31 cm. Jadi Mak Tok dah siap-siap apa ni? Jahit ya di bahagian sebelah hujungnya ni. Dan sekeping lagi pun sebelah hujung yang sebelah ini pun Mak Tok dah siap-siap jahit ya. Jadi senang. Sekarang ni kita nak disebabkan kita nak bubuh polyester fiber tu, jadi kita kena buat corak lah ya. Corak kali ni senang saja. Cuba tengok ni. Coraknya segi 4 sama. Nampak tak ya? Nampak tak dia macam timbul-timbul ya? Jadi senang, buat yang senang-senang dululah ya. Sebab kita ni beginners atau newbie ya. Jadi kita buat yang senang-senang dulu. Apa yang perlu kita buat? Kita nak buat corak segi 4 sama. Jadi kita mula di tengah ya. Di tengah 30 inci, kalau setengah 15 inci ya. Kita tandakan 15 inci. Lepas tu tanda lagi 15 inci. Ya. Lepas itu kita garis. Kita garis. Sebenarnya Mak Tok dah buat dah ni. Kita nak tunjuklah macam mana dapat ni ya. Okey, bahagian panjang dah bagi dua. Bahagian yang pendek ni 20 inci bagi 2, 10 inci. Tanda. Dekat tengah-tengah pun tanda 10 inci. Di hujung ni pun tanda 10 inci. Lepas itu sambung titik tadi yang dapat tadi. Okey, tanda. Kenapa nak mula daripada tengah? Ya, supaya nanti bila sampai ke tepi dia punya apa lebihan di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama. Dan lebihan di sebelah atas dengan di sebelah bawah sama. Okey. Daripada yang tengah ni tadi barulah kita ukur 3 inci, 3 inci, 3 inci. Itu 6, itu 9, itu 12, itu 15. Okey. Di sini pun sama. Ya. 15 ni 12, 9, 6, 3. Okey. Kat bawah ni buat juga tandakan ya 12, 9, 6, 3. Okey. Dari sini pula 3, 6, 9, 12. Lepas itu sambungkan garis semua. Ya. Garis ni, sini pun garis, di sini pun garis, di sini pun garis. Mak Tok dah siap dah garis ni ya. Cuba nak tunjuk macam mana Mak Tok dapat. Yang sini pun samalah. Sambungkan, sambungkan. Okey. Tadi kita ambil tengah di sini kan? Sekarang ni pusinglah macam ni. Ni tengah tadi. Okey. Kita
ukur daripada tengah, ambil 3 inci, 3 inci, 3 inci. Ni 3 inci, 3 inci, 3 inci. Kita dapati ada lebih ni. Di sebelah sini 1 inci, sebelah sini pun 1 inci. Jadi sama lebih di tepi-tepi ni. Okey. Buat lagi macam tu. Daripada tengah 3 3 3 3 3 3 habis. Ya. Lepas itu di sini pun sama. Lepas itu sambunglah ya titik-titik tadi. Jadi kita akan dapat coraknya ialah corak segi 4 sama yang berukuran 3 inci. Ya. Sisinya semua 3 inci ya. Okey, sekarang ni kita nak letak apa? Busa. Polyester fiber. Ya. Ada orang sebut fiber je ya. Fiber ni ada banyak, ada cotton fiber, ada polyester fiber. Yang ni polyester fiber. Jadi cara nak gunting fiber ni, Mak Tok dah bagi tahu dulu. Kena bagi lebih. Lebih sikit lah. Sebab dia tebal. Takut apa? Masa kita jahit nanti dia apa? Dia lari kan, Mak Tok kata. Kalau lari tak boleh nak kejar. Ya, okey. Sekarang ni kita guna pin lah. Kita pin. Sekejap lagi kita nak jahit. Okey. Sekarang ni kita akan pergi jahit. Kita jahit. Jom kita jahit. Okey, sekarang kita nak jahit ya. Mak Tok guna stitches dia panjang sikit ya daripada biasa. Selalunya Mak Tok guna 2-3 suku ya. Stitches ni, yang ni Mak Tok guna 3 suku ya. Panjang stitchesnya tu. Sekarang kita jahit ya. Bismillah. Okay, cara nak jahit ni ya. Kita kena tolak dia ke depan macam ni ya. Dia tolak busa ni ke depan. Kita jangan tarik ya. Kita tolak. Jadi bila kita tolak nanti baru nampak dia timbul ya busa tu. Kita tolak dia. Macam tu. Mak Tok mulakan daripada tengah ya ni. Tolak dia. Tolak macam tu. Sampai ni. Okey, Mak Tok dah habis dah jahit yang bahagian sebelah sini pula ya. Bahagian lebarnya tadi tu Mak Tok dah jahit dah habis semua. Dan ni bahagian panjang dia ni. Mak Tok mulakan dari tengah juga ya. Okey. Ingat ya, jangan tarik dia. Kita tolak dia macam ni. Bila kita jahit ni ya, pastikan ya, jahit tolak dia. Boleh ya, masa kita jahit tu pastikan ya, bila bertemu dengan jahitan yang tadi ni, yang sini ni, ni jangan bagi dia berlipat ya. Kita tolaklah dia ya, jangan bagi dia berlipat.
Jadi bila kita tolak dia ni, kita nampak dia timbul ni ya. Segi 4 tadi ni dia timbul. Kita kena jahitlah sampai habis ya. Jahit. Ingat ya tu. Cara matuk tadi kita tolak ya. Ni pastikan ni dia tak berlipat. Matuk dah habis jahit ya. Corak ni yang kita dapat corak segi 4 sama. Nampak tak corak ni bila kita jahit dia timbul ya. Dia nampak timbul macam tu sebab dia ada busa bawah ni kan. Jadi matuk dah tunjuk cara menjahit. Kita kena tolak dia, jangan tarik ya, tolak dia. Sekarang ni kita nak kena bubuh alas. Sebelum bubuh alas ni matuk nak trim sikit lah dia punya busa ni, sikit je, jangan trim sampai ke tepi ya. Sekejap lagi kita nak bubuh alas tu, takut dia lari juga. Alas tu pun bila kita gunting bagi lebih juga. Bila melibatkan busa ni ya, kita tak boleh nak buat ni, kadang dia memang lari juga ya. Bagi beginners ni pastikan jangan lupa bagi lebih busa ni masa kita gunting. Bila dah letak alas nanti baru kita trim betul-betul ya. Kain yang matuk gunakan ni, kain alas ni kain lining ya. Kain lining. Kain nipis pun tak apa. Lining nipis ya. Kita letak dia. Jadi kita nampaklah bila kita dah trim tadi tu, kita nampaklah kain alas ni kat bawah ni. Dekat situ. Okey. Kita kena jahit lah ya, bagi lekatkan dia. Lekatkan alas di bawah ni kepada sarung bantal bahagian depan ya. Bubuh pin ni pastikan kita pin sampai ke alas bawah ni ya. Kita tak boleh nak buat perfect sempurna tu tak boleh. Yang kita boleh buat yang terbaik je. Mana ada manusia sempurna kan. Sekarang ni kita akan jahit ni, lekatkan ni. Ni kita jahit tepi ni. Jahit kecil je, ikut satu tapak. Tapak mesin jahit tu, sepatu dia tu. Besar tu je. Tujuannya nak lekatkan bahagian atas ni dengan pelapik ni. Itu je. Okey. Kita jahit sebesar tapak atau sepatu mesin jahit ni. Okey. Perlahan lah ya. Masa jahit
pastikan yang ni kadang dia mesti nak berapa terlapik, tertindih ya. Sini sebelah tepi ni memang macam ni, tapi tak apa ya, jangan risau sebab nanti kita nak bubuh nak jahit dia punya ruffle tu, jadi dia tak nampak. Ni kita nak lekat je ni ya. Okey, jahit sampai keliling ya. Kita dah cantum dah, matuk cantum dah ya. Pelapik bawah belakang ni, bawah dengan yang depan. Sekarang barulah boleh kering. Okey, ni tinggal nak letak ruffle ya. Okey, sekarang kita nak tengok ruffle ni yang dikatakan 3 lapis ni ya. Yang 3 lapis ni, yang ni ni bahagian depan, ni tengah, ni yang belakang ya. Jadi mak tu dah sediakan dah. Ni kat depan ya, depan, ni tengah, ni yang ni belakang. Jadi berapa banyak kain yang digunakan untuk buat ruffle ni? Kisat. Tuk dah sediakan gambar rajah. Okey, tengok gambar rajah ya. Tengok di sebelah bawah sekali tu, tulisan sebelah bawah. Tuk tulis apa tu? Ukur keliling sarung bantal. Jadi sarung bantal kita panjangnya 77 cm dan lebarnya 51 cm. Untuk mencari ukur keliling ya, yang panjang ada 2, 77 tambah 77, lebar pun ada 2, 51 tambah 51. Jumlah dia 256 cm. Itu adalah ukur keliling bantal ya. Jadi untuk mencari berapa panjang kain yang perlu digunakan untuk buat ruffle ni, jadi kena double kan ya, gandakan. Jadi 256 tu kena darab dengan 2, dapat 512 cm. Maknanya 5 meter 12 cm lah ke? 512 cm. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat ya, gambar rajah tu. Yang belakang. Yang belakang tu kain warna coklat tu ya, dark brown tu. Kain tu bidang dia, bidang kain tu 44 inci atau 112 inci. Panjang bidang yang ni dipanggil bidang kain ni. Jadi nak tahu berapa banyak ya kita kena guna, berapa keping kita nak guna ni untuk dapatkan nak buat ruffle tu. Ukur keliling tadi kita kena bahagilah dengan bidang kain ni, 512 tadi bahagi dengan 112, dapat 4.5 keping, 4,5 keping. Tapi mak tok tak guna sampai 4,5 keping. Mak tok guna 3,5 keping je. Ni 1, ni 2, 3, 1,5, setengah keping. Jadi ukuran lebar ya, lebar yang untuk belah belakang ni, ruffle untuk belakang ni 3 suku inci atau 12 cm. Okey, bahagian tengah yang belang-belang, kain yang belang-belang ni ya,
bidang dia 38 inci je. Bidang dia pendek je, 38 inci atau 96.5 cm. Jadi berapa keping nak kena guna? 512 kena bahagi dengan 96.5 cm. Dapat 5.3. Makna 5 keping lebih sikit lah. Tapi mak tok tak guna 5 keping. Mak tok guna 4 keping saja. 1, 2, 3, 4. Okey, yang bahagian depan, kain bahagian depan kali tu, bidang dia ni 100 inci atau 254 cm. Berapa keping nak guna? 512 bahagi dengan bidang kain ni 254, dapat 2 keping. Pun mak tok tak guna 2 keping. Mak tok guna 1,5 keping saja. Ni bidang 254 ni, yang ni tadi ya, yang tu tadi setengah aja tu. Ni dari sini tu dia. 254 cm. Ya. Ni sekeping, yang ni tadi setengah keping. Sebab mak tok guna 1,5 keping sahaja. Jadi yang belakang tadi, kain yang belakang tadi lebar je 12 cm atau 4/3 suku inci. Yang tengah ni lebarnya 4.5 cm atau 1/3 suku inci. Dan yang belah depan ni, yang ini lebarnya 6.5 cm atau 2,5 inci. Apa yang perlu dibuat sekarang ni ialah setiap kain ni kita kena sambung. Jahit sambung. Ni pun sambung, yang ini pun sambung. Lepas itu kita akan cantumkan dia supaya dia jadi macam ni. Ya. Bahagian belakang ni cantum dengan bahagian tengah, bahagian tengah cantum dengan bahagian yang depan. Ya, untuk mendapatkan ruffle 3 lapis yang mak tok maksudkan tu. Okey, sekarang mak tok nak disambung dulu ni. Mak tok dah sambung semua ya. Yang kain yang coklat ni dah sambung. Yang belang-belang pun dah sambung, yang satu lagi tu pun dah sambung. Sekarang ni kita nak jahitkan ketiga-tiga lapis ruffle ni. Jadi kita jahitlah lebih kurang setengah inci. Ya. Sini. Jadi nak bagi dia ni, kita boleh guna ni ya. Ni magnetic guide. Benda ni dia rupanya ada saiz ya. Mak tok punya ni rasanya saiz S lah. Dia ada M, L ya. Tak apalah, yang kecil pun tak apa. Letak kat sini ni. Kita dah dapat dah besar mana kita nak jahit. Lepas itu kita letak dia ni. Dekat dengan tepi ni. Jadi untuk guide kita lah ya. Jadi nanti kita bila kita jahit, apa ni, jahitan kita tu sama je lah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Dia ikut yang ni lah ya. Jadi siapa rasa-rasa teringin nak merempit tu boleh lah ni. InsyaAllah rasanya tak terbabas ni ya, pakai alat ni. Kalau nak merempit lah ya. Jadi nanti kita sambung lah. Ni bahagian belakang dengan bahagian tengah. Dah habis, nanti sambung pula bahagian depan ya. Okey, mak tok dah
jahit ketiga-tiga corak kain untuk ruffle ni ya. Ingat tadi kan kain yang ni tadi, yang sebelah belakang ni ya, Mak Tok guna 3,5 keping. Yang tengah ni tadi guna 4 keping ya, yang berjalur ni. Dan yang sebelah depan ni Mak Tok guna 1,5 keping. Kenapa 1,5 keping? Sebab dia bidang kain dia besar ya, lebar 254 cm. Yang ni 4 keping sebab bidang kain dia 96.5 cm saja. Yang ni Mak Tok guna 3,5 keping, bidang kainnya 112 cm. Jadi bila Mak Tok dah cantumkan ketiga-tiga ni di sebelah hujung dia, jadi macam ni. Macam ni. Lebih kurang sama je panjang ya. Jadi sekarang ni kita potong lah, bagi sama. Potong. Ni paling pendeknya tu yang coklat ni kan. Bagi sama macam tu. Sekarang ni Mak Tok nak iron lah dulu ya. Ni panjang lah ni, berapa meter tadi? 5 meter. 5 meter 12 cm. Panjang tu ya. Itu pun Mak Tok tak guna exact punya measurement ya. Kalau nak ikut lagi panjang tu ya. Patutnya kena guna ada yang 4 keping lebih macam ni, 4 keping lebih, tapi Mak Tok guna 3,5 keping je ya. Okey. Ya, iron. Yang ni lah yang Mak Tok maksudkan ruffle 3 lapis. Sebenarnya 1 lapis je kan. Tapi nampak macam 3 lapis. Selapis tu pun kira 2 lapis lah, sebab kita nanti kita lipat 2 kan. Okey, lepas tu nak lipat 2 pula. Lipat 2 macam ni. Okey, 1, 2, 3. 3 lapis. Padahal ni dia nampak macam selapis, tapi dia ni sebenar-benarnya kainnya 2 lapis. Kain 2 lapis. Mana nak cakap? Kain ni lipat 2 ya, lipat 2 jadi selapis. Lipat 2 jadi selapis, tapi dia sebenarnya 2 lapis dan kelihatan 3 lapis. Corak dia tu. Banyak kerja lagi ni ya. Bila dah lipat ni, dah iron ni, sebagai beginners ya, kita kena cantum supaya nanti senang nak buat kedut-kedut dia, ruffle dia.
Alhamdulillah. 5 meter panjang. Okey. Saatnya Mak Tok nak cantumkan ni dua ni. Mak Tok nak jahit. Jahit nanti bukannya daripada hujung ni ke tengah sikit sini. Sebab sat lagi senang nak cantum, nak sambung ruffle ni. Bila dah kita buat ruffle, nanti kita nak cantum dia tu senang lah, tak payah nak tetas dah benang ni. Okey, tunggu sebentar Mak Tok. Mak Tok dah sambung ya. Ni tu dekatkan ni ya. Supaya nanti kita senang nak jahit ruffle ya. Kain tu tak lari. Jadi sekarang ni nak jahit ruffle, dah tukar dah tapak ruffle, dah tukar. Lepas tu jangan lupa ketatkan tension dia. Okey. Lepas tu stitches dia yang paling panjang, dia 5 untuk letak. Okey, kita mulakan dari sini. Right. Bismillah. Ni jari tengah ni letak belakang supaya ruffle dia tu cantik ya. Tu nampak cantik kan? Jadi apa ni, cara nak jahit ruffle ni Mak Tok dah tunjuk dah ya. Jadi ni Mak Tok tunjuk sikit lah ya, bagi mereka yang baru terjumpa video Mak Tok ni. Kalau nak tengok cara yang cara nak jahit ruffle ni, ada video Mak Tok cara, ada 3 cara jahit ruffle. Pergi tengok ya. Ni ruffle dia jadi macam ni dah. Okey lah ya. Tu dah buat ruffle ni. Sekarang ni kita nak sambung ya ruffle ni. Jadi jangan lupa kita kena lipat dua macam ni. Tengok ya. Kita kena check macam ni supaya dia tak berpusing-pusing. Lagi tambung tengok dah berpusing kan dah susah. Okey macam ni. Sekarang ni kita nak sambung. Yang ni buat. Yang penting kita kena tengok ni. Ni kena bagi sama. Ya. Sama. Tak pin. Yang ni pun ya, kena bagi sama lah. Pin. Alright. Ni. Sekarang kita nak sambung. Jadi bila nak sambung tu kena pastikan tension letak balik asal. Tu stitches dia pun letak balik asal. Tukar tapak. Lepas tu barulah kita jahit dia. Bismillah. Okey. Sekejap lagi kita tengok cara nak dekatkan di bahagian depan sarung mantal. Okey, sekarang kita nak lekatkan ruffle kat tepi bahagian depan sarung mantal ya. Di
samalah macam dulu. Tok dah tunjuk dah macam mana. Ya, kita ambil tandakan tengah. Ya, tengah. Tengah dia senang je dekat garis apa ni, jahitan ni. Tapi kadang-kadang dia lari juga ya. Kita tandalah, cari tengah dia. Kadang kita beria-ria nak buat lagi elok ya, tapi dah nak jadi elok, kita cubalah buat yang terbaik. Bahagian tengah ni, tengah sini, tengah, dan ruffle ni juga kita bahagi. Ni letak dulu tanda bahagi dua. Bahagi dua. Untuk makluman orang yang baru je tengok video Mak Tok ni ya, panjang ruffle ni sebenarnya bukannya tepat ya, sama panjang dengan ukur keliling bantal ni, dia berlebih sikit lah. Itu kita bagi lagi dua. Jadi bila dia panjang dia tu lebih lagi daripada ukur keliling sarung bantal ni, jadi masa kita nak jahit nanti, nak lekatkan dia tu, masa jahit tu kita kena tolak-tolak dia sikit lah. Nanti dia akan kesudahannya sama ya. Okey. Jadi sekarang ni bila nak lekat ni menghadap ke dalam ya. Sebab yang ni lah nanti yang nak tengok bila kita lekat ni, dia jadi macam ni ya. Sama ni. Mana tadi? Ni dia. Cari ni ya. Kita letak sama dengan ni. Satu tanda, satu jarum dengan jarum. Okey. Cari jarum, tanda jarum seterusnya. Okey, yang ni kita pasangkan dia dengan ni. Lepas itu cari satu lagi, pasangkan dia. Alright, satu lagi. Mana kau? Ni dia. Ni ya, pasangkan dia. Okey, kita tengok ya. Ni nampak tak dia ada macam lebih sikit ni. Yang ni pun sikit berlebih ya. Ni juga ada sedikit berlebih. Jadi masa kita jahit nanti kita tolak dia. Maksud tolak tu kita bagilah lagi ni. Jadi pastikan dekat sudut ni nanti kita bagi banyak sikit ruffle dia. Banyakkan ruffle dia dekat sudut ni. Jadi bila kita buat macam ni, maka ruffle ni akan sekata lah ya. Masing-masing
di bahagian masing-masing sekata ya. Tak ada yang sini lebih ruffle, yang sini tak ada kurang ruffle ya. Okey. Jadi sekarang ni kita nak jahit. Kita akan mula jahit. Ambil satu tanda ya, tak kisah yang mana satu. Mulakan daripada satu tanda ni. Mak Tok ambil yang ni lah ya. Okey. Kita nak jahit. Masa kita jahit tu, yang Mak Tok masukkan tolak-tolak tu macam ni lah. Sudah. Ya. Pastikan ni sama dengan peti ni ya. Jarak dia tu. Jahitlah perlahan-lahan. Kita nak bagi elok kan. Kita dah dekat nak sampai kat hujung. Ya. Ini hujung. Jadi hujung ni nanti Mak Tok nak jahit sampai kat sini je ya. Nanti Mak Tok tunjuklah ya dengan oops. Kat sini yang Mak Tok kata kita kena bagi banyak ya dia punya ruffle tu. Lepas tu Mak Tok nak jahit sampai sini. Sampai sini. Ya. Tengok. Sampai sini. Berhenti. Lepas tu kita pusing. Pusing ya. Pusing. Ni kita nak kena bagi lagi apa? Ruffle tu ya, kedut tu kita tolak lagi sebab ni kat sudut. Bagi banyak sikit. Okey. Kita tengok sikit yang dah kita berjahit ni okey ya. Kita tengok ni yang berlebih-lebih tadi ni dah sampai dekat tanda yang kedua. Dia punya ruffle je cukup kan. Yang ni yang Mak Tok masukkan tu ya. Jadi kita akan buatlah ya sekeliling macam ni. Nampak tak Mak Tok dah sampai dah tanda yang kedua ni. Ni pin ni tanda yang kedua. Okey. Kita teruskan. Kita bagilah ni. Tolak-tolak dia. Kita akan sampai ke tanda yang ketiga pula. Masa kita jahit ni mata kita kena perhati juga ni ya, supaya ni tak lari dari sini ni tepi ni ya. Okey, kita akan teruskan. Okey, Mak Tok dah habis lekatkan ruffle ya, ni keliling ni. Sekarang ni kita nak lekatkan bahagian belakang sarung bantal. Sebelum itu kita pastikan yang ni ruffle ni betul-betul macam ni. Ni bahagian sudut ni ya. Bahagian sudut ni kita pusing-pusing dia macam tu. Supaya nanti bila kita dekatkan bahagian belakang dia tak terjahit. Pastikan dia tempel ke dalam ni. Ni
Okey. Sekarang kita tengok dia bahagian ini dulu. Ini ya. Letak dulu. Akan lekatkan yang ni dulu lah ya. Buat satu-satu. Untuk tunjuk sikit ya cara nak jahit ini. Sebab dulu dah tunjuk dah kan. Kita akan jahit ya. Pastikan jahitan tu berada di atas jahitan yang kedua ya, ataupun di belakang dia, jangan di tengah-tengah sini ya. Macam ni. Atas garisan ni. Jahitan yang tadi tu yang kita lekatkan ruffle kepada bahagian depan sarung bantal. Okey. Bismillah. Ini kita jahit dua kali. Jadi nak tahu nak jahit tang mana tu, kita kena tinjau. Lepas tu tunjuk dengan jari. Kat sini kena jahit. Ya. Jadi kita kena tinjau lah, sebab mak tok lebih suka ni, sebab kita nampak ruffle tu ya, kita tak terpindan dekat ruffle. Tak apa, kita buat perlahan ya. Tinjau dia dulu. Letak jari dekat sini. Sini lah. Okey. Buat perlahan-lahan sampai habis lah ya. Ni letak jari kat sini. Kita nak ini kat situ. Ini kita akan buatlah seterusnya macam ni. Okey. Patut dah jahit ya. Satu bahagian belakang membantal, ada satu lagi. Kita jahit. Kemudianlah jahit satu-satu. Nak jahit sekali pun boleh ya. Tapi dah kita ni untuk beginners ni, jahitlah satu-satu ya. Jahit dia samalah. Ni dekatkan ni, pastikan alas di bawah tu tak berlipat ya. Masa kita jahit nanti pun macam tu, pastikan alas tu terjahit sekali. Okey, patut nak pergi jahit sebentar ya. Okey, mak tok dah jahit sekeping lagi ya. Bahagian belakang dah dekatkan. Lepas tu mak tok dah trim ya, trim dan mak tok jahit tepi. Okey, sekarang ni kira siap dah ya kita punya sarung bantal ni. Marilah kita tengok. Kita buka ni, keluarkan pin yang kita letak dekat sudut-sudut tadi. Ni sudut ni dia tebal ni ya. Dia sudut yang mesti tebal ni, sebab kan kita bubuh fiber kan. Keluarkan pin ni dulu. Okey. Sudut, dua sudut, ambil satu lagi sudut. Keluarkan pin dia. Ini bahagian penjuru ni, sudut ni kita tarik lah ya.
Ikut. Jadi ini dia sarung bantal ruffle 3 lapis. Ruffle 3 lapis. Jadi sekarang ni boleh iron, keluarkan tanda-tanda pen yang kita buat garisan tadi ni, ya. Ada tanda-tanda ni, nampak tak segi 4 sama ni dia timbul, dia punya fiber dia tu timbul. Jadi Datuk dah, ya, tunjuk cara macam mana nak jahit dia tu, ya. Kita kena tolak dia, jangan tarik ke bawah, kita tolak dia ke depan. Ini tanda pen ni dekat garisan ni, hilangkanlah. Cari garisan tu, tonyoh ni air ni dekat garisan ni. Jadi hilang lah, ya. Tanda pen biru nak guna buat biru. Okey. Sekarang ni kita cuba masukkan bantal. Jadi, ya, bantal. Okey, Mak Tok nak beritahu bantal yang Mak Tok gunakan ni adalah bantal Hilton. Yang sekarang ni viral lah, ya, bantal Hilton ni. Beli-beli dekat Shopee. Dia kalau bantal Hilton ni dia ada yang 1 kg, ya, berat dia, ada yang 600 gram. Yang ni 1 kg. Jadi kalau ada siapa-siapa yang guna bantal yang sama, jadi kalau nak buat sarung bantal, dia bolehlah guna ukuran yang sama macam Mak Tok. Tak payah nak alter apa dah, ya. Satu lagi bantal yang Mak Tok guna, besar sikit. Yang ini nama dia apa ni? The Sultan. Dia ni lagi berat. Tak silap Mak Tok 1.3 ke 1.5 macam tu lah, ya. Jadi berat. Dia lagi orang Kedah kata tembun lagi ni, ya. Jadi masih boleh guna, ya, guna ukuran yang sama. Mari kita tengok. Kita cuba masukkan dulu bantal ni. Masukkan kat penjurunya ni. Ya, dia jadi macam ni lah, kan? Ni warna ni macam orang kata apa, masam lah, warna orang tua-tua lah ni, ya. Nanti kalau anak-anak nak buat, carilah corak yang ceria sikit. Nanti Mak Tok cuba masukkan bantal satu lagi, ya. Kita nak tengok, sebab dia besar sikit bantal ni. Bantal ni besar sikit. Tengok jadi macam mana.
sengit tu. Masuk bantal pun mak tu tak nak dah. Okey. Sudah pula. Cuba tengok ni. Disebabkan mak tu buat lapik dia ni lebar, ya. Berapa sini? 12 ya. 12 inci kan. Jadi kalau bantal tu dia tembun macam ni, masih tak nampak ya bantal kat situ. Ni. Wih, penat lah. Masukkan bantal ni. Tu dapat dah 2 bantal. Jadi inilah hasilnya, alhamdulillah. Jadi mak tu ucapkan selamat mencuba, dan mak tu nak ucapkan juga berbanyak-banyak terima kasih kepada penonton yang sudi menonton video mak tu dan memberi sokongan dengan memetik butang subscribe ya. Dia yang tu bermakna dia bagi sokongan pada mak tuk lah tu. Jadi pada yang belum lagi subscribe, sudikanlah subscribe dan menonton video mak tuk ya. Jadi selamat mencuba, hingga berjumpa lagi insya-Allah. Kerana video ni ya, tajuknya adalah sarung bantal mudah 2, ruffle 3 lapis dan cadar beropol ya. Jadi tunggukan video mak tuk seterusnya. Mak tuk akan tunjukkan pula cara nak buat cadar beropol ya. Jadi hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye mak tuk.